أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita ceria gembira mengucapkan alhamdulillah. Kita adalah umat alhamdulillah yang saban hari membaca alhamdulillah, bersyukur kerana Allah mengizinkan kepada kita untuk membaca, memahami dan moga-moga kita dapat mengamalkan Al-Quran pada hari ini. Kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Safah, apa khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz ya. Dan kita nak buat satu pengumuman lah ya. Kita bersyukur pada Allah SWT pada bermula minggu ini ya, rancangan My Quran Time ini ditaja oleh ataupun dibawakan oleh MFDM Group of Companies dan juga 3Q Equestrian yang berpusat di Rawang dan juga Fraser Valley Kuala Kubu Baru, lokasi pusat riadah keluarga di Kuala Kubu Baru ya. Jadi MFDM yang membawakan program ini, yang kita doakan, kita ucapkan terima kasih kepada Mufas sebelum ini, dan kita doakan tuan-tuan yang berada di online, yang berada di kaca TV boleh mendoakan agar MFDM dan Mufas terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawakan program My Quran Time pada kali ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Sama-sama kita melihat kepada apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 223 yang menyambung kepada surah Hud, surah yang ke-11 juzuk yang ke-12. Pada ayat yang ke-13 kita akan melihat kepada bagaimanakah penentangan ya dan juga cabaran berkaitan dengan Al-Quran. Ini disambung pada ayat 14 dan seterusnya pada ayat 15 hingga 16. Siapa yang menginginkan dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat ya jika hanya fokusnya kepada dunia. Disambung selepas itu pada ayat yang ke-17, bagaimanakah ciri orang-orang yang inginkan kepada akhirat. Dan pada ayat 18 hingga 19 kita akan berkenalan, Allah memberi tahu kepada kita beza orang kafir dan orang mukmin yang beriman serta balasan bagi perbuatan mereka. Dan insya-Allah kita bersama-sama kita mulakan bacaan daripada ayat 13 hingga 16 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul kita sayangi. Alhamdulillah semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa kita diberikan nikmat yang begitu besar ini, nikmat kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentadabburi, membaca, menyelusuri makna serta kita mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Teruskan share, mudah-mudahan bertambah bilangan-bilangan umat Nabi kita Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW menonton ataupun belajar ilmu agama Al-Quranul Karim pastinya. Baik, kita akan mulakan perbicaraan ataupun My Quran Time pada hari ini dengan membaca daripada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 13 hingga 16 menyambung kepada bagaimanakah hujah yang digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ia juga berlaku pada zaman ini bila seseorang itu ya apabila tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah putang riset sebagaimana kita dah belajar bahawa surah Yunus dan surah Hud ini hadir selepas surah Al-Anfal dan juga surah At-Taubah, di mana bila At-Taubah itu ada kuasa, ada negara, tetapi bila sampai kepada surah Yunus dan surah Hud ini untuk mengingatkan balik kepada saya, pada tuan-tuan, pada kita ustaz ya, bahawa sila cek balik iman. Ya, buat medical check up. Biasa orang cakap medical check up, ini adalah iman check up ya. Semak balik iman yang ada, dan Allah menyatakan balasan ataupun bagaimana respon mereka yang diseru kepada iman. Pada ayat 13 mereka mengatakan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mereka-reka al-Quran itu. Ya, istilahnya iftarah. Maka bagaimanakah cara kalau ada orang kata bahawa Quran ini dibuat oleh manusia ya, bukannya daripada Allah SWT. Kalau ada di kalangan tuan-tuan yang tertanya perkara tersebut, maka salah satu cara membalas balik hujah tersebut ataupun kedegilan tersebut, fatu, katakanlah pada orang itu, fatu bi asyri suwarim mithlih, iaitu datangkanlah 10 surah. Dalam surah Yunus 1 surah ya, dalam surah ini 10 surah. Dan kalau kita lihat surah Hud ini di Mekah, kemudian bila pergi pada surah Al-Baqarah juga Allah menyatakan fatu bisurah mim mithlih, bukan satu surah tetapi sebahagian daripada surah. Jadi ada pelbagai tahap Allah mencabar ya, Allah ajar kepada Nabi, ajar kepada kita, kalau katakan betul bahawa ia dibuat-buat, tolong buat. Ya, tolong buat. Boleh tak buat satu Quran ya, ada dinyatakan pada surah Al-Isra, buat seluruh Quran. Tak mampu, okey, bawakan kepada kita 10 surah. Tak mampu 1 surah, tak mampu sebahagian daripada surah. Ini adalah
cara berhujah kepada orang yang mengatakan bahawa al-Quran ini adalah buatan manusia ataupun buatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Jadi ini adalah mukjizat yang tidak dapat dibuat-buat, muftarayat ya, dan lebih daripada itu sila cabar ya kepada orang yang kata ini buatan ni, ini alah siapa-siapa boleh tulis. Satu, suruh buat. Yang keduanya, wad'u man istata'tum min dunillah. Panggil segala-galanya, pakar bahasa Arab, pakar syair, pakar puisi, pakar jin, manusia, panggil semua sekali. In kuntum sadiqin, kamu betul sangat, sila panggil, cuba hasilkan. Dan inilah cabaran mukjizat daripada al-Quran sampai sekarang ustaz ya. Daripada 1400 tahun yang lepas sampai sekarang tak ada seorang pun yang berani untuk buat kerana memang tak boleh buat pun. Kan? Allah kata fa illam yastajibu, maka jika mereka tidak memenuhi seruanmu, maka katakanlah fa'lamu annama unzila bi'ilmillah ya. Banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Jika mereka fa illam, dia bukan fa illa yastajibu, tapi fa illam maksudnya sebelum ini tuan-tuan ya, tidak ada siapa yang boleh menentangnya ya, walaupun orang itu pakar bahasa Arab pada zaman Nabi sendiri tidak mampu, maka ketahuilah ya, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Kalau ada yang kata macam mana kita nak tahu bahawa Quran ini datang daripada Allah SWT, Allah kata fa'lamu, cari ilmu ustaz. Cari ilmu, maka insya-Allah kita akan cakap bahawa betul lah ini datang daripada Allah. Kalau orang tak faham bahasa Arab, dia tak nampak susunan ini, dia boleh pula kalau kita tengok surah Yusuf nanti daripada hujung ke hujung bertemu ya, di tengahnya bertemu di tengah. Kecantikan ataupun keindahan mukjizat al-Quran, belum lagi cakap tentang bacaan ustaz ya. Tak ada orang baca, malah baca hadis pun orang tak ada setenang ya seperti baca Quran. Dia tak boleh nak baca dengan tertil macam tu kan. Quran. Tak boleh. Walaupun itu memang tinggi tahapnya hadis kan. Tetapi tak sama dengan al-Quran, pasal Allah menyatakan di sini bahawa Quran ini adalah kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah menyatakan begini di hujung itu ayat 14, wa alla ilaha illahu. Ini adalah mesej yang datang dari yang ada di dalam al-Quran ini, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Pendek saja ustaz ya. Berulang-ulang dalam surah 11 ini mesej la ilaha illahu ma ghairukum, ataupun tidak ada Tuhan kecuali ghairuh illa ghairuh. Kerana apa? Kerana walaupun pendek ya, sebagaimana awal surah Hud menyatakan uhkimat, tapi lepas tu fussilat. Kita boleh lebarkan, boleh ceramah. Maksudnya ayat nombor 14 ini ustaz, dia boleh ceramah sampai 99 hari 99 malam. Ya, contoh macam mana ya, kalau kita ambil pendeklah, kita tak ada sampai 99 hari. La ilaha illahu itu tidak ada ilah yang maha berkuasa kecuali Dia. Salah satunya kan Al-Aziz contohnya. Jadi bila kita tahu bahawa ilah yang kita sembah adalah Al-Aziz yang maha berkuasa, kita nampak dah sekarang ini bahawa kalau ada yang kata saya ni berkuasa, sila lawan COVID-19 sekarang. Kan? Kalau ada yang kata saya ni lah yang bertemu dengan formula saya berkuasa, sila lawan dengan COVID-19 dan besok selesai. Kalau tidak, maksudnya Allah boleh bagi sahaja makhluk yang kecil untuk kita mengenal bahawa ya Allah, tidak ada ilah kecuali-Mu ya Allah, dan dengan itu fahal antum muslimun, nak tak menyerah diri kepada Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab muslimun, iaitu menyerah diri, ikut balik kepada al-Quran, masuk ke dalam Islam semula, menyerah balik kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah hujah-hujah yang Allah bawakan untuk mengingatkan diri kita tuan-tuan. Dan selepas itu Allah menceritakan, bila kita dah sedar perkara ini, keutamaan kita di mana. Ayat 15 menjelaskan keutamaan dalam kita berhadapan dengan ayat Allah. Allah dah panggil, Allah bawakan hujah, sila serah diri, sila muslimun aslam. Maka kita baca ayat 15 sekali lagi ustaz, untuk kita menjelaskan keutamaan yang perlu kita susun dalam hidup kita. Silakan. Baik, ayat 15 bagaimana ustaz sebut keutamaan yang perlu kita susun dalam hidup kita ini. Bagaimana Sinop masih sebut tentang akhirat tadi. Saya ingat kata-kata Datuk sebenarnya kamu sendiri kata, bukan kehidupan dunia yang perlu kita bimbangkan, kata dia. Betul. Tapi kehidupan akhiratlah yang perlu kita takut dan bimbangkan. Maka banyak-banyaklah kita fikir untuk akhirat. Kerana kalau kita fikir banyak untuk akhirat, kita minta biar ada akhirat,
insya-Allah dunia kita. Tapi kalau kita minta dunia saja, kita bimbang dekat sanalah. Ada akhirat itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya insya-Allah. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan dunia. Jom baca ayat yang ke-15, ada perkara yang sangat menarik, insya-Allah akan ditadabbur dengan jelas insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sadaqallahu. Surah Al-Azim, gitulah daripada ayat 15. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami menyempurnakan hasil usahanya di dunia dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Wahum fiha la yubkhasun. Maksudnya, jadi apakah maksud daripada ayat ini? Allah mengingatkan pada kita semua, siapa yang sukakan kepada kehidupan di dunia dan juga perhiasannya yang cantik-cantik, ya. Kalau kehidupan dunia ni mungkin kita nak makan makanan yang asas, ya. Tapi nak cantik, rumah nak cantik, dah ada rumah nak renovate, kereta dah ada. Sebenarnya kereta, mana-mana kereta boleh jalan Ustaz kan, tapi betul, lepas tu nak bagi cantik lagi. Adakah itu ditentang? Tidak. Allah kata dalam ayat ini nuwaffi ilaihim, ya. Syaratnya apa? Kena ada yurid ataupun iradah, maksudnya kita memang nak. Kalau kita nak, Allah akan bantu. Ya, perbincangan oleh Tuan Guru Ni Aziz, ya, dalam tafsir ni dia cakap kalau orang tu dia nak kereta dan dia usahakan sampai dapat kereta, Allah akan sokong dia. Ya, dia nak rumah besar, Allah akan sokong dia. Adakah salah? Tak salah, tak ada masalah. Tetapi apakah yang Allah nyatakan di sini? Nuwaffi ilaihim a'malahum. Ya, Allah akan sempurnakan amal dia. Jadi maksudnya ketika kita mencari, kita nakkan duit ke, nak rumah ke, nak harta banyak ke, Allah akan lengkapkan amal dia ketika dalam proses pencariannya itu dia cari untuk bawa ke mana. Ustaz, ya, kalau katakan dia cari betul-betul itu dia nak dapat kereta, rumah besar, Allah akan sokong. Tapi ada orang dia berhenti sampai rumah besar itu saja. Tapi ada yang kata saya buat rumah besar ni harapnya nanti selesa, dan kalau ada ruang nanti boleh ada sempat nanti habis PKP saya nak buat majlis tadabbur Quran dekat rumah saya. Maka Allah akan sempurnakan sampai mana? Pahalanya bukan sampai dunia, bukan manfaatnya sampai dunia dapat rumah besar, tetapi nun sampai akhirat. Allah. Wahum fiha la yubkhasun. Mereka itu tidak akan dirugikan. Maksud yubkhasun ini, dia kalau contohnya kita ada kurma, ya, saya tukar dengan ustaz ada susu, kan, ataupun saya ada susu lah, ustaz ada kurma kan, kita nak tukar kan, butter zaman dulu kan butter kan. Tapi kalau yubkhasun tu maksudnya kalau katakan ustaz ada kurma bagus bagi pada saya, susu tu saya letak dalam botol kan, kemudian bila saya bagi pada ustaz, bila ustaz balik tengok alamak susu busuk, maksudnya yubkhasun itu maksudnya rugilah. Sepatutnya dah okey nilainya, tetapi hasilnya itu lebih teruk daripada apa yang sepatutnya diperoleh. Jadi Allah nyatakan wahum fiha la yubkhasun, kita tidak akan dirugikan sama sekali. Bila katakan tuan-tuan pada hari ini ada yang tadi cadangkan ustaz, ya, bila dengar MFDM menaja program My Quran Time, dia nak cadangkan siapa yang berminat menaja RM30 untuk sahabat-sahabat Al-Quran menaja My Quran Time. Kan, sebenarnya sumbangan tuan-tuan dalam tabung gerakan Al-Quran yang kita umumkan di hujung itu, ya, tuan-tuan nak bagi setiap bulan ke ataupun setiap tahun ke, sebenarnya itu adalah saham untuk tadilah ustaz, nuwaffi ilaihim a'malahum. Tuan-tuan cari duit betul-betul dan kemudian tuan-tuan nak gunakan RM30 untuk makan siang kita, ataupun RM30 itu kita nak bagi untuk
sampai ke akhirat kita, maka Allah kata itu tidak akan dirugikan. Sedikit banyak semuanya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Ini yang menakutkan Ustaz ya. Allah. Bagi siapa yang tidak memperoleh, itulah orang yang tidak memperoleh, ataupun barang siapa, ayat yang ke 16 ya. Yeah. Itulah orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia menjadi sia-sia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ini kalau katakan dia nakkan Allah sempurnakan balasannya hanya di dunia sahaja. Nuwaffi ilaihim a'malahum, dia beramal tapi amalnya nak sampai dunia saja. Tapi kalau katakan tuan-tuan beramal dunia pun nak dapat, sebenarnya kita nak dua-dua Ustaz ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, nak rumah okey, kereta okey, apa sebagainya okey, tak ada masalah. Tetapi kita extendkan ya, panjangkan kesan daripada semua perkara itu untuk menjadi saham menuju ke akhirat. Jadi ianya tidak sia-sia. Kalau tidak rugi Ustaz. Kerja pagi petang pasal nak beli rumah sebiji je, tak ada niat pun untuk buat kebaikan. Allah kata bahawa wahabilta ma sana'u, sia-sia ya apa yang mereka usahakan, wa batilun. Maksudnya selama ini yang dia bina itu, dia ingatkan bolehlah bermanfaat, tetapi rupa-rupanya itu menjadi batil. Perbincangan ulama, batil ini ada dua perkara. Yang pertama, kerana gunakan harta ataupun apa yang ada itu untuk keburukan. Tapi yang kedua lagi mencemaskan Ustaz. Iaitu apa? Dia buat baik tetapi salah niat. Dia derma, dia baca Quran, dia ajak orang makan, tapi sebenarnya nak beritahu saya ni orang kaya. Nak tunjuk pada orang lain, riak menyebabkan seseorang itu menjadi batil segala amalannya, apa yang mereka lakukan. Dan inilah yang kita nak sama-sama belajar lagi selepas ini, macam mana nak memastikan tidak menjadi batil. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu faraya ataupun fara, iaitu maksudnya membuat-buat, mengada-ngadakan ya. Ini berulang 60 kali di dalam al-Quran. Allah menemplak kepada mereka yang menuduh Nabi mengada-ngadakan. Kalau mereka tuduh, sila buat ya, tetapi tidak mungkin berlaku untuk mencabar al-Quran, kerana ini mukjizat yang harapnya kita terus bersama baca, faham dan amal. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir bal huwa Qur'anun Majid, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin dan sebenarnya apa yang kau sampaikan itu bukanlah sihir ataupun syair, bahkan ia adalah Al-Quran yang sangat tinggi akan kemuliaannya, yang sentiasa terpelihara di Lauhul Mahfuz. Inilah Al-Quran yang begitu hebat kemu'jizatan, yang tidak ada sesiapa yang mampu menandinginya, kerana ia adalah daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah sisi Nabi Muhammad dan manusia lain, daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat yang begitu hebat. Huruf ta yang disebut oleh kita hari ini, itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huruf ta. Huruf ta yang kita sebut hari ini, itulah yang disebut oleh ta zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kerana Al-Quran itu Allah janji akan memeliharanya. Termasuklah bagi Ustaz Fah sebut tadi, dari sudut suara Al-Quran, penyampaian Al-Quran itu sendiri juga Allah pelihara. Sebab tu kalau kita lihat di negara-negara Arab, di radio-radio, di stesen TV, qari-qari yang membaca Al-Quran dengan suara yang baik, dengan huruf-huruf daripada makhrajnya, daripada sifat-sifat yang terkumpul dalam setiap huruf, diberikan segala hak dan mustahaknya. Jom sahabat-sahabat Quran, kita belajar sedikit tajwid pada hari ini. Terima kasih kepada semua kerana terus setia My Quran Time, baca faham amal. Tajwid hari ini kita rangkumkan berkenaan dengan keseluruhan hukum mim mati. Hukum mim sakinah. Maka mim mati ni dalam Al-Quran dia terbagi pada 3 hukum sahaja. Pertamanya hukumnya adalah ikhfa syafawi, iaitu mim mati bertemu dengan ba. Yang kedua izhar syafawi, iaitu mim mati bertemu dengan semua huruf kecuali huruf mim dan ba sahaja. Maka dekat situ dia ada berapa huruf? Kalau kita kira ada berapa huruf? Ada 26 huruf. 26 huruf. Ba ikhfa syafawi, 26 huruf selain daripada ba dengan mim untuk izhar syafawi, dan yang ketiga idgham mithlain, mim mati bertemu dengan mim. Maka semua ada 28 huruf, tidak termasuk alif. Tidak termasuk alif kerana alif ni berlaku ketika huruf mat saja, mesti dia mati sebelum dia baris atas dan sebagainya. Maka ini hukum mim mati. 3 hukum saja. 3 hukum saja. Mim mati bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Contoh kita baca tarmihim bihija dalam surah Al-Fil. Kemudian izhar syafawi, banyaklah contoh-contohnya dalam surah Al-Fatihah, setiap hari pun ada. Siratal ladzina an'amta, mim mati bertemu dengan ta. Alaihim ghairi, mim mati bertemu dengan ghaib. Alaihim wala, mim mati bertemu dengan waw. Itu semua izhar syafawi yang tidak boleh kita panjangkan dengung. Kemudian yang ketiga idgham mithlain, mim mati bertemu dengan mim. Maksudnya kita panjangkanlah dia punya dengungnya. Itu ringkasan berkenaan dengan hukum mim mati, dan insya-Allah selepas ini kita akan masuk berkenaan dengan hukum lam ta'rif ataupun kita biasa sebut alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Selepas. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi bercerita tentang mim mati Ustaz ya. Yeah. Mim sakinah. Dia bila mim mati dengan mim sakinah tu tapi kita tak bincang hari ni Ustaz ya. Mengapa diletakkan sakinah kat situ kan, ataupun sukun, lebih kurang perkataannya, tapi bila masuk kepada orang Melayu jadi mati kan. Okey. Jadi itu nanti kita bincang kemudian lah ya. Bagi tuan-tuan, yang penting kita tahu tadi ada beberapa hukum mim sakinah tadi itu bertemu dengan pelbagai huruf, dan insya-Allah kita akan dalami lagi pada masa akan datang insya-Allah. Jadi kita ingin meneruskan Ustaz ya pada ayat yang ke 17, 18, 19, di mana sebelum ini kita sudah pun berbincang tentang hakikat Quran dan juga orang yang sukakan inginkan dunia. Salah satu perbincangan oleh Imam Sa'adi dalam tafsirnya, dia kata iman akan menghalang seseorang daripada menginginkan semua kehendaknya di dunia. Itu dia punya perkataan yang amat mantap ya. Allah izinkan kita nak apa saja di dunia ni, Allah izinkan. Tetapi iman menyebabkan kita okey, yang ini saya nak guna 50%, 60%, sebahagiannya saya nak gunakan untuk saya infak contohnya. Dia tak guna semuanya untuk dirinya sahaja, tetapi dia laburkan dalam saham menuju ke akhirat. Di samping dia tak nak semua perkara di dunia ini, ada benda yang haram dia jauhkan kerana nakkan yang lebih hebat bila sampai di akhirat nanti. Jadi itu kesan iman datang daripada mana? Daripada Quran. Itu yang dikomen tambahan lagi pada ayat 17. Mari sama-sama kita baca ayat 17, 18, 19 bersama Satir. Baik, terima kasih Safaz. Tadi ada Syamsidah Taharin, ada komen yang kata jadikan nikmat dunia ini sebagai satu kelebihan untuk pada hari akhirat pula. Insya-Allah satu komen yang benar sekali, kita jadikan dunia ini sebagai jambatan untuk kita ketinggian darjat di hari akhirat insya-Allah. Ada juga tanya tadi Cik Yam Rahman, Ustaz Taranum apa tadi baca setengah muka pertama, saya lupa nak beritahu, itu adalah Taranum jiharkah. Jiharkah ni dekatlah dengan orang Melayu kita. Sebab jiharkah ni dengan irama yang slow, lembut dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat kita asyikkan lagi dalam kita pembacaan Al-Quran kita. Insya-Allah kita teruskan
ayat yang ke-17 hingga 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 17 hingga 19 ini memberi pencerahan kepada kita sahaja bagaimana kita nak mengelakkan daripada amalan kita ini menjadi sia-sia, menjadi batil. Ya, sama ada dua perkara. Batil itu disebabkan buat perkara yang tidak baik, dan yang keduanya buat perkara baik tetapi niatnya tidak baik, maka ia pun menjadi batil, sia-sia dan juga sirna, hancur bila berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan afaman kana ala bayyinatin mir rabbih, maka adakah orang yang kufur ataupun yang batil itu sama dengan orang yang mempunyai bukti yang jelas, ya, bayyinatin mir rabbih wa yatluhu syahidum min, iaitu diikuti oleh saksi daripadanya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman serta rahmat. Mereka beriman kepadanya. Ada tiga perkara kat situ, kita kena lihat satu persatu. Yang pertama Ustaz, bayyinati mir rabbih, ya, ada yang nyatakan Quran, ada yang menyatakan fitrah daripada Tuhan yang telah pun menjadi hujah, ya. Bayyinah tu hujah. Kalau kita pergi mahkamah, kalau katakan nak dakwa seseorang, kena bawa bukti-bukti, itu namanya bayyinah. Maka bayyinah itu dalam bentuk fitrah sudah pun dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang kata bahawa bayyinah ini adalah Al-Quran sebagai bukti yang Allah bawakan. Kita baca Al-Quran ini, dia akan menyinarkan balik fitrah kita. Kita dah ada dah semua, John, Mutusami, Ahcong, semua ada fitrah itu. Bila baca Quran, fitrah itu akan terbuka, bersinar kembali. Seperti mana tuan-tuan ada pengalaman bila kita dengar sahaja Al-Quran ini, belum faham lagi pun kita dah terasa sesuatu, Ustaz, ya. Kita dah rasa sesuatu. Dan bila kita mula faham, kita tahu, oh, ini hujah kebenaran, saya mesti pegang yang ini, ya. Hati itu akan jadi bulat balik semula, ya. Yang pertama. Yang kedua, wayatluhu syahidum min, iaitu diikuti oleh saksi daripadanya. Siapa yang saksikan? Iaitu kalau perbincangannya ada yang kata bahawa saksi itu di kalangan di peringkat Jibril,
ataupun Quran ataupun Nabi Muhammad yang menyaksikan kebenaran yang ada, ya, tentang kebenaran yang disampaikan kepada kita. Dan yang ketiganya, wa min qablihi, daripada kitab-kitab sebelum ini, iaitu kitab Musa, imaman wa rahmah, sebagai panduan, sebagai rahmat. Jadi tiga perkara ini sebenarnya bila kita dah ada fitrah kita sudah ada syahid di kalangan Jibril ataupun Nabi Muhammad sudah menyaksikan kebenaran, ya, sudah pun memperjuangkan kebenaran ini. Dan juga kitab-kitab sebelum ini, kalau kita tanya kepada orang-orang yang percaya pada kitab-kitab sebelum ini, tiga penjuru ini kebenaran tidak boleh dinafikan lagi, Ustaz. Menyebabkan seseorang itu cara dia bertindak, cara dia beramal adalah amal yang soleh. Tetapi kalau katakan tiga sumber ini daripada fitrah dan juga Quran, daripada Nabi Muhammad, daripada kitab-kitab sebelum ini, dia tidak indahkan, wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Siapa yang kufur, dah datang tiga perkara ini, tapi dia masih lagi dia nak buat kuncu-kuncu dia ahzab, maka fannaru mau'iduh, dijanjikan neraka baginya, fala taku fi miryatin min, ya, janganlah ada keraguan. Miryah ini adalah sesuatu yang dah jelas, tapi pasal kita kritik, akhirnya kita rasa makin lemah lagi keimanan pada sesuatu. Macam Quran lah, Ustaz, ya. Kalau orang cakap, betul ke Quran ni daripada Allah? Kalau Quran datang daripada Allah, mengapa orang beramal dengan Quran ni? Mengapa orang Islam ni jatuh? Contohnya kan. Kalau kritik itu dibuat tanpa jawapan, ya, sekadar kita nak menghancurkan sahaja keimanan, keyakinan, maka itu yang menimbulkan miryah. Allah kata jangan ada miryah, sesungguhnya Al-Quran itu al-haq mir rabbik, daripada Tuhan, walakinna aktharan nasi la yu'minun. Ini perkara yang perlu kita beri perhatian, tuan-tuan. Ramai manusia tidak beriman, ya. Kalau kita tengok, Ustaz, ya, orang Islam sekarang ni 1.6 bilion. Yang bilion-bilion lain tu tak beriman. Tapi dalam 1.6 itu pun ramai yang tak baca Quran. Dalam yang baca itu pun ramai yang tidak cuba untuk mengambil intipatinya. Yang ambil dah faham pun kadang-kadang tidak beramal. Jadi nak ceritanya, memang kalau tuan-tuan mengambil masa untuk mendalami, baca, untuk faham, untuk amal, sebenarnya kita adalah kumpulan sedikit, Ustaz. Sedikit. Pasal Allah cakap walakinna aktharan nasi la yu'minun. Ada orang yang tak kisah Quran ada, Nabi ada, kitab-kitab sebelum ini ada, ya, dia tak kisah pun pasal sibuk kot, kan. Saya tengah mencari dunia saya. Jadi akhirnya Allah menemplak pada ayat yang ke-18, waman azlamu, siapa lagi yang lebih degil, lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dan mendustakan. Cara dia mendustakan itu apa? Dia kata bahawa hidup dia ni yang penting ialah pergi kerja, ya, Quran ini nanti bila satu masa nanti saya belajarlah. Kan, itu satu pendustaan, menafikan kepentingan Al-Quran mengikut panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulaika yu'raduna ala rabbihim, ya, kata Allah dalam ayat 18 ini, mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan berkata, orang inilah yang berbohong terhadap Tuhan, ingatlah laknat Allah kepada orang yang zalim. Laknat, Ustaz. Allah melaknat pada orang yang zalim. Bila datang Quran, datang Rasul, datang kitab-kitab sebelum ini, dia masih lagi hilang keutamaan. Itu yang kita bincang tadi, hilang keutamaan. Dia rasakan ada perkara yang lebih penting yang kita doakan kita tidak jadi begini. Dan orang yang zalim ini Allah beritahu apa aktiviti mereka pada ayat 19. Kita baca sekali lagi ayat 19 ini untuk kita doa jangan tergolong dalam ayat 19 ini. Kita baca sekali. Baik, kita baca ayat yang ke-19. Mudah-mudahan kita terselamat, wal-iyadzu billah. Allah Taala selamatkan kita daripada kita tergoda dengan perkara-perkara yang kita hilang keutamaan kita hidup di atas dunia ni, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina yasudduna an sabilillah, alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja
يعدلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, iaitu mereka yang menghalang daripada jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok, dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat. Inilah sifat orang yang zalim, ya, yang Allah nyatakan pada ayat 18 itu, laknat kepada orang yang zalim. Siapa mereka? Ya, biasa ustaz ya, kalau kita rasa dizalimi, kita akan cakap orang tu, pemimpin saya tu zalim. Kan, maha zalim. Pernah satu masa dulu ada orang guna perkataan maha zalim. Tetapi apakah maksud zalim itu sebenarnya? Kadang-kadang kita tunjuk kepada orang sana, rupanya takut ia berada dalam diri kita. Jadi yang pertama, alladzina yasudduna an sabilillah. Mereka itu menghalang daripada sabilillah. Yasuddun itu sebenarnya maksudnya ialah bukan sekadar menghalang seorang-seorang. Dia menghalang ramai, ya. Imam Qurtubi menyatakan orang yang menghalang, dia halang siapa? Diri dia dan orang lain daripada beriman pada Allah dan mentaati dia. Dia halang diri dia. Jomlah pergi ke masjid, kan, kalau dapat pergi ke masjid nanti, tak apalah, kan, saya halang diri dengan mesyuarat dahulu, saya halang dulu dengan perkara itu. Adalah orang yang menghalang diri. Tetapi dia, kalau dia ketua ustaz ya, dia kata alah, kalau pergi masjid pun sama aje, dah kita selesai dulu kerja kita. Itu namanya menghalang orang daripada jalan-jalan kebaikan. Jomlah kita baca Quran. Alah, kalau tak baca pun tak apa, kan. Tak apalah, kita sibuk ni, kita buat ni dulu. Menghalang diri daripada sabilillah, jalan kebaikan. Ataupun tak payahlah buat mengganggu produktiviti di tempat kerja, tak payah nak training ada Quran, kita training pakai modul-modul yang daripada orang yang dah kaji, trainer-trainer ni. Quran nantilah dulu. Itu sebenarnya menghalang, ya. Yang kita harap ia tidak berlaku. Khawatir kalau itu berlaku dalam diri kita, kita pun zalim, ya. Wa yabghunaha aywaja, subhanallah, perkataannya apa? Dia mencari, menghendaki agar aywaja, bengkok, Ustaz. Jadi kata Imam Qurtubi, mengajak manusia kepada maksiat ataupun syirik. Aywaja tadi tu. Aywaja. Ya, aywaja itu bengkok, itu mengajak kepada maksiat ataupun syirik, ataupun maksudnya dia tak suka kalau perkara-perkara lurus ini dikumandangkan ataupun disebarkan. Itu sebabnya tuan-tuan bila share di Facebook, nampak macam ringkas ustaznya, share, beritahu kawan, jomlah tengok My Quran Time, jomlah kita tengok balik ulangan. Nampak macam ringkas, tetapi sebenarnya untuk kita tak nak jadi wayabghunaha aywaja, ya, iaitu kita ini membiarkan aywaja, perkara-perkara bengkok masuk dalam masyarakat, masuk dalam keluarga kita. Wahum bil akhirati hum kafirun. Allah menemplak dengan istilahnya, mereka itu tidak percaya pada hari akhirat. Mereka utamakan dunia, mereka tak kisah pun. Tanda orang yang utamakan akhirat itu, dia akan memperjuangkan kalam Allah, pasal saya nak ikut cakap Allah agar nanti dapat rahmat kasih sayang dari Allah. Membawa kepada resolusi bagi halaman 223 kita pada hari ini. Yang pertama ialah kita perlu yakin dan perjuangkan mukjizat Al-Quran ini, berteraskan pada ayat 13-14 sebentar tadi. Yang kedua, kita kejar akhirat. Insya-Allah dunia akan hadir jua, ya, berteraskan pada ayat 15-16, Allah akan lengkapkan a'malahum. Syaratnya niat itu perlu dibetulkan. Dan yang ketiganya, bina hubungan iman yang kuat dengan Al-Quran, ya, agar ia menyelamatkan diri kita dan tidak menjadi orang yang menghalang kebaikan ataupun membiarkan kebengkokan ada dalam diri, dalam masyarakat kita. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kebaikan kami di dunia dan juga di hari akhirat, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau jadikan dunia kami ini sehingga melalaikan kami daripada mengingati-Mu, ya Allah. Sehingga melalaikan kami daripada urusan salat, membaca Al-Quran, mentadabburinya dan lain-lain, ya Allah. Jadikanlah dunia yang kami duduki ini sebagai jambatan untuk kami meraih ketinggian darjat di hari akhirat kelak, ya Allah. Beri kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami mendengar, membaca, mentadabbur dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami bimbang, ya Allah, kami tergolong dalam golongan firman-Mu, ya Allah. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai suatu perlembagaan yang ditinggalkan, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa bersama dengan Al-Quranul Karim, ya Allah. Kami yakin, ya Allah, dengan kebenaran dan kemu'jizatannya, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang-orang yang memperjuangkan Quran dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita tuan-tuan, kerana kita ingin Allah lengkapkan, Allah sempurnakan nikmat kepada kita. Inilah yang kita ingin kempenkan dalam tabung gerakan Al-Quran. MFDM sudah pun membawakan program ini untuk tuan-tuan. Tuan-tuan juga boleh menyumbang ya, untuk sama-sama kita bawakan banyak lagi program-program dan juga projek kesedaran mengamalkan Al-Quran, agar RM1, RM5, RM10 tuan-tuan itu akan menjadi suatu yang akan dilengkapkan, disempurnakan sampai ke akhirat nanti insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada hari ini, dan kita akan bertemu. Jaga keselamatan, jaga kesihatan tuan-tuan ya, pastikan kita baca Quran, kita jaga iman kita, dalam masa sama usaha kita untuk mendaftar untuk vaksin agar kita mendapat herd ataupun immunity ya, keselamatan bersama insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.